Hadis ini memberi faham bahawa 72 golongan masuk neraka. Hanya satu yang selamat, tidak masuk neraka. Siapakah yang satu ini? Disebut di dalam kitab Ittihab As-Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin, dikarang oleh Al-Imam Syekh Murtada Az-Zabidi, tebal. Beliau mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menukilkan kata-kata ulama. Para ulama mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah wal muradu bihim al-asyairah wal maturidiyah. Apabila diitlaqkan disebut ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan dengan ahlus sunnah wal jamaah adalah pengikut-pengikut Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang meninggal pada tahun 324 Hijriah, dan pengikut-pengikut serta ulama-ulama yang mengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang meninggal pada tahun 333 Hijriah. Kumpulan inilah yang selamat sampai hari kiamat, dan kita termasuk di kalangan Al-Asy'ariyah. Buktinya kita mengaji sifat 20 ataupun kita mengaji sifat 13, alhamdulillah. Al-Imam Al-Mufti, seorang mufti di Yaman, Syekh Sayyid Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, meninggal pada tahun 1382, menulis di dalam kitabnya Bughyah Al-Mustarsyidin. Beliau bagi penjelasan 73 golongan ni siapa. Satu golongan yang selamat sudah kita sebutkan, dan 72 yang tidak selamat. Yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak selamat Syiah 22, Khawarij 20, Mu'tazilah 20, Murji'ah 5, An-Najjariyah 3, Jabariyah 1, Musyabbihah 1. Ini tidak selamat. Kerana itu kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita di kalangan Ahlul Haqq, kumpulan yang benar. Tapi kena tahu dulu apa ciri-ciri dan apa perbahasannya yang melayakkan seseorang itu benar-benar disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wajib ke atas orang yang akil, orang yang berakal dan baligh, orang yang sampai umur taklif, mengetahui Allah itu wahidun la syarikalah, esa, tidak ada sekutu baginya. Terjemahan esa ini sangat tepat. Sebab kalau esa di depan sebelumnya tidak ada nombor, selepasnya tidak ada nombor. Itu sesuai dengan sifat Allah yang qidam. Qidam tidak ada permulaan. Dan baqa tidak ada pengakhiran. Tapi kalau oi kelate atau oi kelate oi fatani, kalau sebut tu ada lagi nombor sebelum dia, iaitu kosong. Kosong dulu. Kosong, barulah 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila sebut nya, sebelumnya ada nombor, iaitu kosong. Selepasnya ada nombor, itu 2. Jadi tak apa nak tepat. Jadi bila ulama guna istilah esa, itu sangat tepat sekali. Tidak ada sekutu baginya, maksud tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan kam munfasil. Kam ada 2, satu kam muttasil, yang kedua kam munfasil. Kam muttasil, Allah zatnya tidak terdiri daripada juzuk-juzuk. Seperti kita ini nak jadi kita, badan saya ini adalah terangkum daripada juzuk-juzuk, termasuklah daging, tulang, darah, tisu, lain-lain, las, roh. Jadi semua ini jadilah saya hidup. Itu namanya kam muttasil. Kalau kam munfasil, ada orang lain yang identically macam saya. Maksudnya ada 2 ataupun ada 3 sama macam saya. Allah Azza wa Jalla ternafi daripada maksudnya Allah daripada kam muttasil dan kam munfasil. Ini tak boleh kita nak jelaskan di sini secara lebih detail, sebab ini ada perbahasan khusus di dalam tajuk sifat 20. Fardun la nadhira lah, tunggal, tidak ada perbandingan baginya. Tidak ada yang boleh sama dengan Allah. Mahma tasawwarta bi balika, fallahu bi khilafi dhalika. Bagaimanapun kamu nak envisage, membayangkan Allah lagu mana, Allah bukan lagu tu. Tak bayang lagu mana pun bukan lagu tu. Lagu mana tak ada lagu?
Masya Allah, guru kami yang saya sangat cintai, saya sangat kasih, Syekh Ahmad Radauddin di Penang, dan beliau adalah seorang ulama yang mutamakin dan sangat memumpuni ilmu sifat 20, ilmu akidah ini. Setelah kewafatan, meninggalnya Tuan Guru Haji Saleh Si Kedah, di Malaysia ini agak payah untuk kita cari sesepuh yang menguasai sifat 20 ini dengan baik. Ada insya-Allah, tapi mungkin payah kita nak cari. Kalau di Fatani dok amal lagi, termasuk Guru Ambo Abah Mak Mawi, dok ada lagi, umur 80 lebih tahun, tapi alimnya Masya Allah. Sempatlah Al-Faqir berguru dengan beliau, walaupun tak lama, pergi Fatani kita belajar kitab. Demikian babak yang sepanjang, berbeli, scare, amal lagi lah. Kalau Fatani itu, dok amal lagi. Tapi Malaysia ni rasanya tak berapa nak amal. Ada insya-Allah ada. Setiap generasi pasti ada. Dan generasi ulama muda yang sangat mendalami ilmu sifat 20 ini, Tuan Guru kami, Syekh Ahmad Radauddin bin Tuan Guru Abdul Wahab di Pondok Penanti. Sekarang pondok beliau bernama Pondok Ihya Ulumuddin di Penang. Masya Allah, tuan-tuan mengajilah dengan beliau, terutama sekali dalam bab sifat 20 ini, tauhid ini, kerana beliau antara yang mutamakin dan boleh kita rujuk pendapat-pendapat beliau. Beliau sampai mengaji ke Syria untuk mendalami ilmu tauhid ini, di samping ilmu fiqh, ilmu lain-lain. Allah Azza wa Jalla tidak serupa apa yang dibayangkan oleh akal. Jadi beliau pernah sebut, Allah, lagu mana pun tak ada. Kita nak fikir lagu mana pun tak, bukan Allah. Lepas tu lagu mana tak ada lagu. Macam mana tak ada macam. Lepas tu habis dah, tak habis. Tak habis, kata beliau. Kenapa? Sebab Allah yang melagukan lagu. Sebab Allah yang memacamkan macam. Di mana? Tak ada di mana. Sebab Allah yang menjadikan mana tempat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu, innal ladhi ayyana al-ayna la yuqalu lahu ayna, wa innal ladhi kayyafa al-kayfa la yuqalu lahu kayfa. Allah yang menjadikan tempat, dengan dikatakan ditanya di mana Allah. Soalan ini soalan mustahil, menunjukkan orang itu belum faham tauhid dengan benar. Allah yang menjadikan bentuk, jangan ditanya lagu mana bentuk Allah, tak ada. Itu yang beliau kata sebut tadi tu. Lagu mana tak ada lagu, pasal Allah yang melagukan lagu. Masya Allah. Azaliyun la bidayata lahu, sedia tidak ada permulaan baginya. Saya berumur 40 lebih tahun sekarang. 40 tahun lebih dahulu saya tidak ada. Jadi sekarang saya ada. Ada saya didahului oleh tiada. Tiada inilah namanya Adam. Dan saya akan tiada lagi nanti suatu hari yang namanya kematian. Manusia diapit oleh dua Adam. Adam yang sabiq, Adam yang lahiq. Adam yang sabiq, ya memang kita tidak ada dulu dan akan meninggal dunia, itu juga namanya tidak ada. Sarmadiyun la nihayatalah, kekal, tidak ada kesudahan baginya, itu yang namanya baqa. Kalau tadi sedia, itu namanya qadim. Kerana Allah bersifat dengan qidam, Allah dipanggil qadim. Allah bersifat dengan wujud, maka Allah dipanggil mawjud. Munazzahun an musyabbahatil makhluk, maha suci daripada serupa dengan makhluk dalam apa keadaan sekalipun, tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa ditutup dengan Sami' al-Basir dalam banyak ayat Al-Quran? Antaranya ini yang paling jelas, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, wa huwas sami'ul basir, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa tidak disebut wa huwal alimul qadir? Boleh. Sama juga di dalam surah Al-Isra. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu
was-sami'ul basir. Kenapa sami', kenapa basir? Sebab kadang-kadang ini faedah orang keliru mengatakan Allah mendengar, Allah juga melihat macam kita. Maka dijawab tak sama. Allah mendengar dengan sifat. Nama sifat itu sama, diterjemah dengan pendengar, bukan dengan telinga. Allah melihat dengan sifat. Nama sifat itu basar, terjemah melihat, bukan dengan mata. Bukan seperti kita. Kita mendengar dengan dua. Satu, kita mendengar dengan telinga dan dengan sifat pendengar yang ada pada kita ini. Dan kita melihat dengan dua, dengan mata, basar, dan dengan sifat basar, sifat pelihat. Sebab ada orang yang ada mata tak pun boleh melihat, sebab dia ada mata tapi tak ada sifat pelihat. Ada orang telinga ada, dia ada telinga tapi tak boleh mendengar. Maaf ya, dia pekak. Maka orang ini ada telinga tapi dia tak boleh mendengar sebab tidak ada sifat pendengar. Sama juga orang ada mulut, ada lidah elok, tapi maaf ya, bisu, tak boleh nak bercakap. Orang itu tidak ada sifat berkata. Kerana itu, orang itu mendengar, melihat, berkata sebab ada sifat ma'ani yang ada padanya. Tetapi hadislah. Nah, kerana itu kita mengaji sifat ma'ani yang wujudi yang ada pada Allah. Ini sebenarnya panjang perbahasan. Tuan-tuan yang sudah mengikuti pengajian sifat 20 kita memang panjang. Saya lalukan sahaja sebab kita ada perbahasan yang beberapa lagi. Laisa bijismin musawwar, tidak berjisim yang berupa. Macam saya ni berjisim, berupa. Kalau kita mengaji tentang makhluk dalam sifat 20, itu panjang perbicaraannya. Dikatakan makhluk, dia mesti ada dua ciri besar. Satu jirim, satu arad. Jirim terbagi pada dua. Jisim dengan al-jawharul farad. Jisim itu ada namanya kafif, yang boleh dipegang, disentuh. Ada yang namanya latif, yang tidak boleh dipegang. Tapi ada, contohnya roh. Roh itu jisim. Malaikat itu jisim. Tapi jisim yang latif, bukan jisim yang kafif. Ini kerusi ini, jisim yang kafif. Tangan kafif. Mata kafif. Allah tidak ada semua itu. Nah, kalau bab Arab, paling kurang 4. Dalam maqulat asyar ada 10 ya. Kalau diringkaskan ada 4. Iaitu aina, kaifa, mata, kam. Aina, Allah tidak bertempat. Kaifa, Allah tidak berbentuk. Tidak bersaiz. Mata, Allah tidak bermasa sebab Allah yang menjadikan masa. Dan kam, yang kita sebut tadi, Allah tidak tersusun daripada kam muttasil dan kam munfasil. Panjanglah sebenarnya ya. Ta'ala Allah anil intiqalat wal harakat wal hululi wal aqtari wal jihad. Maha suci Allah daripada berpindah daripada sini ke sini. Allah tidak berpindah daripada arash pergi ke langit dunia seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Tidak. Yang berpindah itu adalah makhluk, taghayyur. Dia berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Allah tidak. Sebab Allah tidak ada tempat. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Bergerak, berjalan, datang. Tidak. Allah tidak begitu. Mengambil tempat di arash katanya. Di langit katanya. Itu sebenarnya sudah kontradik. Kalau di langit dunia kan langit dunia. Arash bukan langit dunia. Arash atas lagi. Nanti kalau ada kesempatan kita perincikan ini. Berada, bertempat pada suatu benua ataupun berarah. Tidak. Kalau saya ini ada arah. Arah ni depan saya, ini kanan saya, ini kiri saya, ini atas saya, ini bawah saya, ini di belakang saya. Saya berarah. Kamera yang ada di depan saya ini, nisbah saya pada kamera, saya di hadapan kamera. Di sini ada meja ni. Meja ini di kanan saya. Maka saya berada di kiri meja. Begitu. Kalau ada orang yang ada di atas bumbung ni, contohnya. Maka saya di hadapan kamera tetapi di bawah orang yang di atas itu. Nisbah. Itu namanya nisbah ya. Berarah. Jadi saya punya arah dan berada di salah satu arah. InsyaAllah Allah tidak begitu.
la yahwihi makanun, tempat tidak meliputinya sebab Allah yang menjadikan tempat. La yuhsihi zamanun, masa tidak menentukannya sebab Allah yang menjadikan masa. Past tense, simple present tense, simple future tense, all the tenses Allah yang jadikan. Allah dah ada dah sebelum ada tenses ini. Luar biasa. Ana qabla an khalaqa az-zaman wal makan wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Ini disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karamallahu wajhah. Allah, dia sudah ada sebelum dia menjadikan masa. Sebelum ada masa Allah dah ada dah. Sebelum ada tempat, dan sekarang dia atas apa yang dia dahulu tidak berubah-ubah, tidak bertempat-tempat. Masya Allah.